Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beta bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, beta dapat bersama-sama dengan para hadirin sekalian di Majlis Peresmian Program Outreach Institute Geologi Malaysia IGM yang disekalikan dengan persidangan air tanah dengan tema Groundwater, What, Why, Where and How. Beta dimaklumkan bahawa IGM telah memutuskan untuk melancarkan satu program outreach untuk tempoh selama 2 tahun sehingga tahun 2013. Matlamat utama program outreach IGM ini adalah untuk memperkenalkan bukan sahaja apa itu geologi, tetapi juga bagaimana faktor geologi akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi aktiviti kita, perniagaan kita, keselamatan dan kedaulatan negara serta kestabilan alam sekitar. Persidangan berkaitan air tanah yang dilaksanakan pada hari ini dan esok pula merupakan program pertama siri program outreach ini. Beta berharap semoga dengan adanya program outreach ini, masyarakat umum dapat memahami akan maklumat geologi, sumber geologi dan peranan sebenar ahli geologi. Oleh itu, hasrat IGM menampilkan kesedaran peranan ahli geologi dalam pembangunan negara dan juga untuk menjadikan subjek geologi mudah difahami selaras dengan tema kempen Geology Made Easy for Everyone merupakan satu usaha yang perlu diberi sokongan yang sewajarnya. Beta difahamkan bahawa selepas persidangan mengenai air tanah ini, IGM akan melaksanakan beberapa lagi kempen dalam disiplin yang lain, antaranya adalah geologi kejuruteraan meliputi bencana semula jadi seperti tanah runtuh, lubang benam dan sebagainya. Geologi ekonomi mewarisi geologi dan beberapa topik lagi. Program ini akan diadakan bukan sahaja di semenanjung Malaysia tetapi juga meliputi Sabah dan Sarawak. Dalam kehidupan harian kita, pembangunan sumber air yang mampan merupakan suatu agenda yang utama. Pada masa kini, sumber air negara amat bergantung kepada sumber air permukaan seperti dari sungai-sungai, tasik dan empangan. Masyarakat umum tidak begitu didedahkan kepada faktor bahawa sumber air tanah merupakan sumber air yang boleh diperolehi dan dibangunkan. Kita harus belajar dan melihat bagaimana negara-negara maju seperti Denmark dan Norway membangun dan menggunakan sumber air tanah sebagai salah satu punca sumber air bagi memenuhi keperluan harian penduduknya. Jika kita terlalu bergantung kepada punca air permukaan untuk kegunaan harian, ianya akan memberi kesan kepada pengguna apabila berlaku musim kemarau yang panjang. Musibah ini pernah terjadi di Melaka dan Selangor serta di Labuan baru-baru ini. Oleh sebab keperluan yang mendesak pada masa itu, air tanah mula diteroki sebagai sumber air alternatif untuk bekalan air. Banyak lokasi telaga air tanah dibangunkan untuk mengambil air tanah bagi bekalan air. Antara contoh
adalah di Kota Baru, Kelantan dan di Olak Lempit, Selangor. Permintaan bekalan air bersih di Malaysia dijangka meningkat sebanyak 63% daripada tahun 2000 hingga ke tahun 2050. Situasi kekurangan bekalan air pada masa hadapan dijangka menjadi sangat kritikal, terutamanya di negeri industri utama yang penduduknya padat seperti Selangor, Pulau Pinang dan Johor yang telah menggunakan kesemuan sungainya sebagai bekalan air utama. Betul difahamkan, laporan oleh Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi mendapati isu padu air yang disimpan di Malaysia dianggarkan berjumlah 5,000 bilion meter padu yang mempunyai nilai komersial sebanyak ringgit Malaysia 7.5 trilion. Jika dibandingkan dengan jumlah air permukaan yang digunakan oleh negara ini, sumber air bawah tanah ini merangkumi kira-kira 90% daripada bekalan air bersih negara. Walau bagaimanapun, berdasarkan laporan daripada Jabatan Mineral Geosains Malaysia, pada masa kini, Malaysia menggunakan bekalan air bersih yang bersumberkan air bawah tanah kurang daripada 3%. Dalam kebanyakan hal, penduduk luar bandar bergantung kepada sumber air bawah tanah yang diperoleh daripada telaga-telaga yang cetek. Selain daripada jumlah potensi bekalan yang banyak, air bawah tanah juga mempunyai beberapa kelebihan. Antaranya, pencemaran air bawah tanah tidak mudah berlaku berbanding dengan air permukaan. Ini kerana sumber air permukaan adalah terdedah kepada aktiviti manusia, manakala air bawah tanah terpelihara dari kesan pencemaran permukaan oleh manusia. Air bawah tanah juga kaya dengan mineral dan mikronutrien yang sangat berfaedah kepada kesihatan manusia. Air bawah tanah boleh terus digunakan di tapak di mana ianya diekstrak dengan menggunakan rawatan yang minimal serta tidak memerlukan sistem perpaitan yang menyeluruh. Ini sekaligus akan menjimatkan kos manakala bekalannya adalah stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan cuaca atau musim. Walaupun banyak kelebihan bekalan air bawah tanah, namun ada beberapa perkara yang perlu diambil kira, seperti kemungkinan air bawah tanah mengalami pencemaran daripada larut resap atau inap cemah dari tapak pembuangan sisa pepejal, dari air kumbahan industri ataupun dari penggunaan baja dan racun. Walaupun sumber air bawah tanah mempunyai potensi yang amat besar, kesilapan atau kesalahan pengurusan sumber air bawah tanah ini boleh membawa kepada banyak masalah kepada alam sekitar dan bekalan air di permukaan juga akan berkurangan. Oleh itu, betul suka mengingatkan agar penggunaan dan penerokaan perlulah dibuat secara berhati-hati dan sepatutnya kita perlu belajar daripada kesilapan dan juga kejayaan negara lain dalam menguruskan air. Pengurusan air bersepadu perlu diwujudkan supaya bekalan air bersih di negara kita ini tidak akan menghadapi masalah. Betul mengambil maklum bahawa air bawah tanah adalah satu sumber yang cepat dibangunkan dan mudah disalurkan. Dengan sedemikian, betul berkenan agar sumber air tanah diambil dengan serius dan dibangunkan sebagai sumber air alternatif di negeri Selangor
supaya menjadikan negeri ini sebagai negeri bertambah maju dalam bekalan air. Walaupun ada setengah pihak beranggapan bahawa masalah kekurangan air adalah masalah yang remeh, tetapi bagi Beta, masalah kekurangan air adalah masalah yang perlu dipandang serius kerana air amat diperlukan dalam kehidupan manusia dan alam sekitar. Jika berlaku kekurangan air bersih, kita akan berhadapan dengan masalah yang boleh menjejaskan kehidupan serta pembangunan negara. Bagi Beta, sumber air adalah sesuatu keperluan yang mesti ada dalam kehidupan manusia. Beta telah selalu mengingatkan kepada kerajaan negeri Selangor bahawa air adalah amat perlu untuk kehidupan rakyat dan juga pembangunan di negeri ini. Oleh itu, Beta tidak mahu isu air dipolitikkan kerana rakyat memerlukan air dan ia tiada alternatif lain untuk menggantikannya. Beta tidak mahu negeri Selangor yang Beta kasihi ini berhadapan dengan krisis air yang boleh menjejaskan nama baik negeri Selangor sebagai negeri maju disebabkan para pelabur meninggalkan negeri ini untuk berpindah melabur ke tempat lain. Beta mengakhiri titah ini dengan harapan bahawa IGM dengan sokongan kuat dari beberapa kementerian dan jabatan kerajaan serta pihak industri akan dapat mencipta kejayaan bagi program outreach ini. Beta yakin bahawa IGM tidak akan tersasar dari tugas terasnya untuk berterusan membangunkan kapasiti dan meningkatkan tahap profesionalisme di kalangan geosaintis di Malaysia. Beta mahu melihat IGM membina jaringan dengan institusi setara dengan rantau ini dan akan dilihat sebagai organisasi benchmark atau penanda aras. Beta berharap agar persidangan mengenai air tanah ini akan dapat memberi impak dan kesan positif kepada semua pihak, terutama para peserta dan ahli geosaintis dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosio-ekonomi negara. Dengan harapan yang Beta nyatakan tadi dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka Beta meresmikan program outreach IGM dengan tema Geology Make It Easy for Everyone dan juga persidangan groundwater, what, why, where and how. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.